Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Syawal dan salam sejahtera. Selamat kembali dengan Easy Safety untuk video terbaru kita pada hari ini. InsyaAllah hari ini video yang kita akan bincangkan, tajuk yang kita akan bincangkan di dalam video ini adalah satu tajuk yang mudah, simple, tetapi tidak diberikan perhatian oleh kebanyakan pengamal-pengamal OSH. Okey. Jadi apakah tajuknya? Tanpa melengah-lengahkan masa, mari kita teruskan. Tajuk yang akan dibincangkan pada hari ini adalah jangka hayat kasut keselamatan. Okey, kenapa saya pilih tajuk ini untuk video pada kali ini? Jika anda ingin tahu, teruskan tonton. Kerana cerita dia ada background story sedikit lah. Dan background story ini berkaitan dengan apa yang berlaku pada saya baru-baru ini. Setiap pagi apabila saya masuk saja bekerja di Kelang, rutin harian saya akan bermula dengan saya melakukan rondaan yang akan dilakukan setiap pagi tanpa miss. Rondaan ni selalunya saya ambil masa dalam sejam hingga ke 2 jam lah, bergantung kepada uh, perancangan saya pada hari tersebut. Okey, jadi baru-baru ni ketika saya melakukan salah satu rondaan rutin ni, saya rasa something wrong. Ada benda tak kena dengan kasut saya, safety shoe saya. Dan kedua-dua bukan satu kasut je, dua-dua belah kiri kanan saya ada rasa seperti melekat-lekat di tanah, berasa berat. Jadi apabila saya buat inspection terhadap safety shoe tersebut, saya dapati ia dalam satu keadaan yang tidak selamat untuk saya gunakan. Anda boleh lihat di gambar berikutnya bagaimana keadaan safety shoe saya tersebut. Dan seperti yang anda boleh lihatlah di gambar sekarang ni, kasut keselamatan saya dua-dua belah tapak kasut telah lekang. Dan perkara ni menjadi lebih pelik kepada saya kerana kasut ni baru sahaja saya gunakan selama 3 minggu. Jadi macam mana kasut yang baru yang tidak pernah diguna dah boleh rosak, dan dua-dua belah pula rosak pada masa yang sama dan mempunyai masalah yang sama. Saya dah ada suspek masalah ni apa, tapi untuk memastikan mendapatkan jawapan yang sebenarnya, yang tepat, saya telah memulakan satu investigation siasatan untuk memastikan dengan tepat punca masalah saya hadapi ni sekarang. Dan siasatan ni saya tak adalah nak buat 5Y untuk mencari root cause analysis dia kan. Guna 5Y. Saya pun tak adalah guna fishbone diagram. Apa yang saya buat adalah saya terus pergi ke purchasing department sebab saya tahu mereka ada rekod berkenaan bila kasut ini dibeli dan berapa lama ia telah disimpan. Sebab macam saya kata tadi, saya dah ada satu idea atau suspek masalah ini, punca dia apa sebenarnya. Jadi saya terus pergi jumpa dengan purchasing department, tanya dengan one of the staff lah, saya punya colleague. Saya tanya, saya cakap dia, Taylor, kasut ni stok zaman bila ya? Sebab yelah sekejap dia guna dah rosak. Dia cek, dia kata, oh Lengcai, ini kasut kita punya stok 2 tahun lepas. Jadi bermaksud diorang simpan kasut tu di dalam stor selama 2 tahun. Memang terkejut lah. Memang terkejut tengah-tengah mulut cakap, 2 tahun kasut punya stok. Seperti mana saya nyatakan di awal video tadi, saya sebenarnya dah ada suspek apa masalah yang actually dihadapi oleh kasut saya yang baru saya pakai ni. Dan kenapa ia boleh rosak walaupun baru pakai 3 minggu. Dan dugaan saya memang betul. Iaitu kasut ini menghadapi masalah yang kita panggil hidrolisis. Jadi, apa itu hidrolisis? Saya rasa mungkin kebanyakan daripada anda tidak pernah dengar perkataan hidrolisis ini. Okay. Jadi insya-Allah di slide seterusnya saya akan cuba menerangkan dengan bahasa paling mudah yang insya-Allah semua orang boleh faham. Okey. Seperti yang kita semua sedia maklum, sebuah kasut itu diperbuat daripada dua komponen yang berbeza yang kemudiannya digabungkan menjadi sebuah kasut. Ya. Dua komponen ini adalah yang pertama badan kasut
dan yang kedua adalah tapak kasut. Jadi fokus perbincangan kita berkaitan dengan masalah hidrolisis ini difokuskan dengan tapak kasut, bukan dengan badan kasut. Jadi bagaimana ya tapak kasut itu dihasilkan? Okey, ia dihasilkan apabila penggunaan dua bahan kimia yang berbeza digabungkan dan untuk menghasilkan satu bahan kimia baru. Yang bahan kimia baru ni kita gunakan untuk membuat tapak kasut. Okey. Bahan ni saya just panggil bahan A dengan bahan B sebab dia ada beberapa jenis bahan kimia yang berlainan yang kita boleh guna untuk menghasilkan bahan untuk jadikan tapak kasut. Tetapi saya tak boleh sebut perkataan tersebut sebab susah sangat. Saya tergeliat-geliat lidah saya nak sebut. Jadi saya just cakap panggil bahan A, bahan B. Apabila bahan A dengan bahan B bercantum tadi, ia menghasilkan satu bahan kimia baru yang dinamakan polyurethane. For the sake untuk mempermudahkan, kita hanya guna akronim dia yang dipanggil PU. Jadi PU ni adalah amat sesuai bahan yang ideal untuk kita membuat tapak kasut kerana ia bersifat ringan dan fleksibel. Tapi dia ada satu masalah. Masalah dengan PU ni macam saya katakan sebelum ni adalah hidrolisis. Okay, jadi apa itu hidrolisis? Hidrolisis itu adalah satu proses pemecahan bahan kimia PU akibat wap air di udara yang menyerang PU lalu menyebabkan PU mula menghancur atau pecah. Proses ni selalunya dia mengambil masa 1 hingga 2 tahun atau lebih bergantung kepada kualiti PU tapak kasut dan suhu kawasan kasut disimpan. Jadi lagi panas dan lembap tempat penyimpanan, lebih cepat kasut akan rosak. Okey, kita dah faham apa itu hidrolisis dan sekarang ni kita nak tahu ada tak cara untuk kita menghalang hidrolisis ni berlaku dan merosakkan kasut-kasut kita? Jawapannya tiada. Ya, hidrolisis ni adalah satu proses yang pasti akan berlaku ke atas mana-mana kasut yang mempunyai tapak diperbuat daripada PU. Tetapi kita boleh meminimumkan impak dia terhadap kasut kita dan pada masa yang sama kita memanjangkan jangka hayat kasut keselamatan kita dan apa-apa saja kasut kita yang mempunyai tapak kasut diperbuat daripada bahan PU. Di sini saya akan share lah ada beberapa tips untuk kita gunakan untuk macam saya kata tadi memanjangkan hayat kasut kita. Okey, yang pertama adalah simpan kasut keselamatan di kawasan yang berhawa dingin. Yang kedua, pastikan stok kasut keselamatan tidak disimpan lebih dari 6 bulan di dalam stor. Yang ketiga, beli kasut yang berkualiti. Jangka hayat hidupnya adalah lebih lama. Dan yang keempat, kasut keselamatan yang berkualiti selalunya mempunyai stamp tarikh pembuatan. Oleh itu kita boleh tahu sudah berapa lama ia disimpan oleh vendor. Stamp tersebut selalunya berada di tapak kasut. Sebagai contoh, gambar di bawah ni menunjukkan 18 sebagai tahun 2018 dan anak panah menunjukkan 2 sebagai bulan 2. Dengan cara ni kita boleh agaklah kasut ni sebenarnya okey lagi ke tidak. Ya, jadi oleh sebab tu macam saya kata beli kasut berkualiti. Sebab mungkin pada initial cost dia lebih mahal, ya. Tapi in the long run sebenarnya kita jimat lagi banyak. Seumpamanya kasut yang saya pakai ni adalah kasut yang sekitar saya RM60 tak silap saya. Very low quality shoe. Dan dalam 3 minggu je dah hancur. Saya pernah pakai safety shoe yang sangat berkualiti, yang mahal dan ia bertahan selama 6 tahun. Minta maaf, bertahan selama 2 tahun lebih. Sedangkan beza harga dia adalah dalam RM80 saja. Jadi sekarang ni kalau 3 minggu dah rosak, kalau saya pakai kasut baru lagi, yang ambil kasut yang tidak berkualiti, still mungkin boleh tahan lagi 3 minggu ke sebulan, 2 bulan, nanti kena tukar lagi. Ia adalah sangat merugikan. Dan pastikan bila anda dah beli kasut keselamatan,
cek dahulu sebelum anda ni lah terima kasut keselamatan, cek dahulu tarikh pembuatan dia supaya anda tidak ni lah mendapat kasut yang telah mengalami proses hidrolisis tu telah berjalan dengan jangka masa yang lama. Sebab nanti kalaulah vendor tu simpan mungkin dah setahun dekat store dia atau kedai dia, anda beli kat kedai, dah simpan setahun, anda beli mungkin jangka hayat yang anda nak guna mungkin ada lagi setahun saja. Jadi ia amat merugikan. Baiklah, itu sajalah perkongsian saya pada kali ini. InsyaAllah saya akan cuba menghasilkan paling minimum satu video untuk sebulan. Dan video-video ini akan merangkumilah subjek-subjek, topik-topik berkaitan dengan OSH. Jika anda mempunyai apa-apa cadangan, tajuk yang ingin dibincangkan, boleh komen di ruang komen di bawah ataupun menghantar mesej melalui Facebook Easy Safety ataupun melalui email di contact.easysafety@gmail.com. Ya, insya-Allah saya akan penuhi permintaan anda. Video-video yang saya akan buat ni adalah very layback punya video lah. Okay, satu video yang tidak serius. Dan macam anda lihatlah video pada saya ni very very layback, very very fun. Okay. Jadi jika ada mana-mana info yang silap, maklumat yang saya silap kongsikan kepada anda pada hari ini, saya mohon maaf. Tolong maklumkan pada saya, tolong perbetulkan saya. Inilah cara untuk kita sama-sama maju, memperbaiki diri dan cara untuk saya belajar juga. Okay? Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.